Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Najib Arif langsung dari World Trade Center Kuala Lumpur WTC. Dan ini adalah program cerita seperti biasa kita bawakan iaitu perkongsian warga kerja Astro Awani bukan sahaja di pusat Kuala Lumpur tapi juga setiap negeri yang mengumpul bahan berita yang kami paparkan dan sajikan kepada penonton Astro Awani. Bagaimanakah cerita di sebalik penulisan berita tersebut dan apa perkongsian yang boleh dibawakan. Pertama sekali saya nak bawakan fokus dan juga tumpuan kepada isu dan juga sebenarnya program vaksinasi yang sedang berjalan rancak pada ketika ini. Kita melihat bukan sahaja di media sosial, malah saya percaya ramai juga melalui situasi ini di mana golongan warga tua sebagai contoh yang mempunyai rasa ragu-ragu terhadap untuk mengambil vaksin ini. Ini adalah perkara yang real yang berlaku dan juga kita ingin membawa pembuktian bahawa sekumpulan golongan warga emas ini yang sudah mengambil vaksin yang menyatakan keterujaan mereka dan selamat mereka, tidak ada kesan sampingan dan sebagainya yang ingin kami kongsikan kerana ini penting. Awareness, kesedaran ini perlu diwujudkan. Wakil Astro Awani di Kedah iaitu Abdul Hadi Awang sempat menembual beberapa orang warga emas yang mengambil vaksin di pusat pemberian vaksin PPV di sana. Kita nak tahu ceritanya, bagaimanakah perkongsian mereka. Kita bersama saja dengan Abdul Hadi. Hadi, apa yang dikongsikan oleh penerima vaksin ini? Mereka ini adalah rata-ratanya berusia. Ada yang 60 tahun ke atas sebenarnya kan, ada yang 70 lebih tahun dan sebagainya. Bagaimana rasanya mereka berkongsi dan juga adakah mereka takut? Bagaimana kesedaran yang timbul dalam diri mereka itu? Okey, terima kasih Najib di WTC dan bercakap mengenai proses imunisasi COVID-19 ataupun PIK atau proses pemberian vaksin terutama kepada kumpulan warga emas, golongan yang berada dalam fasa 2 bersama kumpulan OKU dan kumpulan rentan yang lain. Dan pastinya mencakap mengenai pemberian vaksin kepada mereka ini, sudah pastinya kami di Kedah ini sudah melakukan tinjauan sejak 2-3 hari lepas, manangkan semalam kami membuat tinjauan di pusat pemberian vaksin Dewan Tunku Putra di Kuala Nerang dan hari ini kami membuat tinjauan di luar kawasan pusat pemberian vaksin di sekitar Kangar dan Arau Perlis. Dan sudah pastinya sejak semalam lagi kami mendapatkan reaksi mereka, bagaimana keadaan mereka selepas bukan saja setengah jam, selepas sejam dua selepas menerima vaksin. Semalam difahamkan sekitar tinjauan kami iaitu sekitar jam 10 pagi sehingga jam 2 petang, 4 jam di situ lebih 500 kumpulan warga emas hadir bagi menerima suntikan. Ada yang kali pertama untuk menerima suntikan, ada juga yang kali kedua untuk menerima suntikan. Dan kami mendapatkan reaksi mereka menjelaskan bahawa mereka mengambil vaksin pada awalnya sebenarnya adalah disebabkan atas arahan oleh anak masing-masing. Anak meminta ibu bapa mereka mengambil vaksin. Mereka menjelaskan anak-anak masing-masing mendaftarkan mereka vaksin dan ada juga menjelaskan bahawa mereka mendapat tahu info ataupun mendaftar vaksin ini daripada pejabat kesihatan daerah ataupun hospital Kuala Nerang itu sendiri, menangkan di situ mereka diberikan informasi bahawa apabila mereka menerima vaksin ini ia akan memudahkan proses seperti pemeriksaan kesihatan dan sebagainya. Dan jelas mereka mereka memberitahu, doktor juga ada memberitahu mereka apabila selepas selesai menerima vaksin segala proses itu akan berjalan dengan lancar. Dan untuk hari ini kami membuat tinjauan di Perlis bagi mendapatkan reaksi terutama dalam kalangan kumpulan warga emas di sana. Dan kami ada tanyakan mengenai apa pilihan jenis vaksin. Manakala semalam YBKJ ada maklumkan bahawa selepas ini kumpulan-kumpulan yang mendaftar melalui aplikasi MySejahtera akan berkemungkinan boleh memilih jenis vaksin. Dan jelas mereka sebenarnya tidak kisah vaksin mana yang akan diterima, menangkan kebanyakan pada mereka. Jika saya bertanyakan secara sedalam-dalamnya, tidak tahu sebenarnya secara menyeluruh apa kesan sampingan vaksin A ini, apa kesan sampingan vaksin B ini dan apa kesan sampingan vaksin C ini. Dan menurut mereka, jika mereka tahu itu lebih lanjut, mereka boleh membuat pilihan dengan sewajarnya. Tapi mereka sebenarnya reda apa vaksin yang terima, mereka terima saja. Yang penting mereka katakan vaksin itu selamat dan boleh menjadi platform dalam mencegah mereka daripada terkena ataupun terkena tempias penularan COVID-19 itu dalam kalangan kumpulan-kumpulan yang berisiko seperti mereka. Dan tambah mereka lagi, mereka berharap agar pihak-pihak berwajib sebagainya dapat turun kampung ke kampung, berjumpa rumah ke rumah, tak melibatkan warga emas ini, memandangkan mereka 50-50 hendak mempunyai
mana berita yang betul, mana berita yang tak betul. Manakala penularan berita-berita palsu mengenai kemungkinan ataupun berita-berita palsu mengenai selepas suntikan vaksin ini menular dengan begitu cepat dalam kalangan masyarakat berbanding berita-berita yang sepatutnya disebarkan. Dan mereka berharap agar penjelasan dapat diberikan secara lanjut, bukan sahaja selepas mereka mendaftar. Sebelum kumpulan ini mendaftar lagi, penjelasan perlu diberikan sebelum, semasa dan selepas mereka mendaftar vaksin itu, agar tidak berlaku seperti yang kita sedia maklum. Mereka mendaftar dalam Masa Sejahtera, apabila dapat temu janji di PPV, mereka tidak hadir. Dan di Kedah ini sendiri, seperti dimaklumkan, daripada lebih 30,000 kumpulan ini yang diterima masuk dalam fasa 2, hampir 11,000 tidak hadir ke pusat pemberian vaksin, Najib. Itu yang paling kita sedih kalau kita sifatkan, kerana ramai yang mahukan temu janji temu tidak dapat, dan ini adalah golongan yang sudah pun dapat janji temu tapi tidak hadir. Kita mungkin tidak tahu apakah alasan, sama ada mereka mungkin sedang kuarantin, ataupun mereka tidak mempunyai pengangkutan, ataupun mereka mungkin juga sedang positif COVID-19. Kita tidak tahu sebarang kemungkinan, kerana angka ini adalah angka yang besar. Namun sudah pasti dalam angka ini ada juga yang enggan datang meskipun sudah menerima janji temu. Itu yang kita tak ketahui. Kita nak ketahui juga Hadi sempat menemubual beberapa penerima vaksin warga emas. Apa yang mereka katakan, kalau Hadi boleh kongsikan sekali? Okey, sebenarnya di Perlis tadi, kedua-dua individu ataupun ketiga individu yang saya temui adalah mereka bercerita mengenai bagaimana mereka hendak ke pusat pemberian vaksin, memandangkan mereka telah mendaftar dan masih belum menerima vaksin. Tetapi di Kuala Nerang itu sendiri, tinjauan yang dibuat semalam, kebanyakan mereka sudah dos kedua vaksin, menerima dos kedua vaksin, dan jelas mereka berharap agar kumpulan masyarakat, terutama kumpulan-kumpulan seusia mereka, agar tidak mempercayai cakap-cakap kosong, tidak mempercayai cakap-cakap mereka cakap benda pelik-pelik yang diberitahu oleh orang kampung yang tidak bertanggungjawab dalam menyebarkan berita-berita tidak benar mengenai suntikan vaksin. Mereka menjelaskan bahawa selepas menerima suntikan pertama itu, mereka telah okey dan sebagainya. Dan jika kita boleh dengarkan apa yang dikatakan mereka mengenai bagaimana reaksi mereka sebelum menerima vaksin dan juga selepas menerima vaksin. Lah ya lebih baik-baik lah. Tu tak hati nak cakap tu. Vaksin jenis apa? Bagi hak baik-baik lah. Kita sihat orang tua tu dah lah. Tu ada darah tinggi, taklah tinggi. Satu jenis tu je. Taklah tinggi sangat darah. Tapi dah orang tua ni, doktor suruh makan ubat dah lah. Tu lah tu apa duk Johor. Cucu dah buat lagu tu, dah hantar mari ni. Tu dah bagi nombor telefon, nama tu. Atuk bawa pergi mana pun dah cakap datang ni Siti Sarah mencari kah? Tu akan dicucuk sekian-sekian. Atuk pilih dah. Tu tak pilih lah vaksin apa pun. Dok tu tak pilih. Sebab? Tu tak tahu nak ambil hak baik-baik, tak sihat sudah lah. Itulah. Tu orang panggil lah. So, kalau boleh lah makcik nak pilih yang mana satu? Nak ambil hak baik sekali lah. Lagi minta kerja pakai. Sebab apa? Tak tahu lah sebab apa. Kalau boleh nak ambil hak elok lah. Boleh nak ambil elok lah.